Hola guys. Okey, kali ini kita masuk bab 2, bab respirasi iaitu pernafasan. Okey, dalam bab ni kita akan belajar tentang sistem pernafasan ataupun sistem respirasi. Okey, dekat sini apa yang dimaksudkan dengan pernafasan? Pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik udara dan menghembus udara oleh paru-paru. Okey, itu dia maksudnya pernafasan. Kita menarik dan menghembus udara keluar. Sistem dalam badan kita membantu kita bernafas, dikenali sebagai sistem respirasi. Itu secara luaran kita nampak udara masuk dan udara keluar. Apa yang berlaku di dalam paru-paru kita, yang tu kita akan belajar secara mendalam lagi dalam topik ni. Okey. Dekat bahagian ni cikgu nak kamu salin. Okey, kamu kena lukis yang ni. Bahagian ni. Label-labelan dia ni. Okey. Di mana ni lubang hidung, udara akan memasuki lubang hidung dan melalui rongga tu ruang lubang hidung dan dia akan bergerak ke faring. Okey, dekat faring, lalu dekat laring. Lepas tu dia akan memasuki trakea. Trakea ni satu lorong pernafasan di mana kita menyedut udara oksigen lah. Okey, oksigen tu akan masuk melalui daripada lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea. Lepas tu dia akan pergi kepada bahagian kiri dan ke kanan paru-paru kita. Ini dinamakan bronkus. Okey. Yang kiri ke kanan dia ni adalah bronkus. Yang ni dengan ni adalah bronkus. Lepas dia memasuki bronkus, okey, dia akan pergi kepada bronkiol. Okey, bronkiol ni. Bronkiol yang macam akar-akar kecil sikit ni. Lepas bronkiol, dia akan pergi dekat alveolus. Alveolus ni yang bentuk anggur-anggur kecil ni. Ini bahagian anggur-anggur kecil ni lah terkumpulnya oksigen yang kita tarik tadi. Oksigen tu akan dipindahkan daripada anggur-anggur kecil ni ke saluran darah yang ada pada sekeliling pada bentuk-bentuk anggur ni. Tempat pertukaran gas tu adalah berlaku di alveolus. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okay, jadi yang ni bahagian-bahagian ni kamu kena lukislah. Okay, bahagian bawah ni kita panggil dia diafragma. Diafragma ni dia boleh menarik ke bawah dan dia boleh pergi ke atas balik. Okey, kalau kita bernafas, kita menyedut, benda ni diafragma akan turun ke bawah, dia akan besarkan paru-paru. Bila kita hembus, dia akan tertolak naik ke atas, dia menolak udara tu keluar balik. Okey, itu dia antara yang kamu perlu tahulah. Okey, jadi bahagian ni kamu kena hafal. Lubang hidung, laluan udara semasa pernafasan. Lubang udara, lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus. Bronkus yang cabang dua tu tadi. Lepas tu dia pergi dekat bentuk akar-akar, bronkiol. Last sekali dia pergi dekat alveolus yang bentuk macam anggur tu tadi. Itulah tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nanti kita akan belajar lebih lanjut yang tu. Okey, ini kena. Jadi nota yang tadi lukiskan yang tu dengan yang ni laluan dia. Okey, mekanisme menarik nafas. Apa yang berlaku semasa kita menarik nafas? Okey. Bila kita menarik nafas ni, okey. Okey. Apa yang berlaku? Kenapa udara ni boleh masuk ke dalam? Sebenarnya bila kita menarik nafas, diafragma ni lah berfungsi sebenarnya. Dia macam, dia seolah-olah kamu tahu tak? Macam picagari. Okey, picagari. Bila kamu tarik benda ni, dia semakin besar ruang dia kan. Sama juga dengan kita punya diafragma. Bila kita tarik ke bawah, rongga isi padu toraks paru-paru kita ni semakin besar. Sama seperti picagari. Bila ruang ni semakin besar, udara daripada luar senang untuk masuk ke dalam. Sama juga dengan ni. Bila kita tarik diafragma ni, rongga isi padu toraks ni akan jadi besar. Bila jadi besar,
dalam ni dia akan jadi tekanan rendah sebenarnya. Dalam isi padu toraks ni, isi padu paru kita ni akan jadi tekanan rendah. Tekanan tinggi daripada luar akan masuk ke dalam lubang hidung dan dia akan masuk melalui trakea kita ni lah. Itulah cara kita menarik nafas. Di mana otot diafragma ni lah berfungsi, dia mengecut ke bawah dulu. Dia mengecut, dia tarik ke bawah, dia mengecut ke bawah. Okay, jadi isi padu toraks dia bertambah, sangkar rusuk bergerak naik ke atas. Bila kita tarik nafas kan, kita punya sangkar rusuk kita naik ke atas. Itu dia. Ni bahagian otot interkostal, otot sekeliling di apa kita punya tulang rusuk kita ni lah. Okay. Yang ni kamu kena salin. Tadi tak perlu kamu salin. Yang ni. Okay. Otot interkostal mengecut dan menarik sangkar rusuk naik ke atas dan keluar. Apa maksud keluar tu? Okey, maksudnya rusuk dada kita ni naik ke atas seolah-olah nak terkeluar daripada bahagian dalam kita. Kita punya tulang rusuk bahagian dalam ni seolah-olah dia nak terkeluar daripada sini. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu otot diafragma ni dia akan mengecut. Jadi cara kamu nak hafal dia, ingat bila mekanisme tarik nafas, otot interkostal mengecut. Sebenarnya otot interkostal luar. Otot interkostal mengecut, otot diafragma pun mengecut. Di mana otot diafragma mengecut dan menarik ke bawah. Bila dia tarik ke bawah, lepas tu dia apa akan jadi? Rongga isi padu toraks dalam ni bertambah. Ruang dalam ni bertambah. Bila ruang isi padu bertambah, tekanan udara dalam rongga toraks ni berkurang. Pressure dalam ni rendah. Okay. Pergerakan tekanan udara ni dia bergerak di kawasan tinggi, kawasan rendah. Jadi di luar ni udara tinggi. Jadi udara tinggi ni akan masuk melalui lubang hidung tu tadi, memenuhi ruang isi padu yang kita besarkan tadi. Macam picagari, kita tarik ruang ombuh dia tu, kita tarik makin besar, ruang semakin besar, udara akan masuk ke dalam tu. Betul. Maksudnya cecair, kalau kita sedut cecair akan masuk dalam tu. Sebab kita ruang tu kita besarkan. Jadi maksudnya seperti diafragma ni seperti ombuh lah. Kita tarik dia ke bawah. Maksudnya pergerakan diafragma ni bergerak ke bawah, mengecut, menyebabkan isi padu toraks bertambah. Tekanan udara dalam rongga toraks menjadi rendah. Tekanan udara yang tinggi di luar akan memasuki ke dalam paru-paru. Itu cara nak menghafal menarik nafas. Kamu kena faham betul-betul. Di mana otot interkostal mengecut, otot diafragma pun mengecut dan ke bawah. Ini ayat. Kamu kena ingat ini. Otot diafragma mengecut dan ke bawah. Menarik ke bawah. Okey, ini point dia. Okey. Ini mengecut. Sampai sini dah cukup dah. Okey, lepas tu sangkar rusuk bergerak naik ke atas dan nak keluar. Yang ni pun boleh salin. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Isi padu toraks akan bertambah besar. Maksudnya rongga bahagian dalam dia tu jadi besar. Rongga tu maksudnya ruang dalam isi padu dalam toraks tu semakin membesar. Bila besar, ombuh kita tarik, ruang dalam tu besar, apa yang menyebabkan dalam tu tekanan akan jadi rendah. Tekanan udara dalam rongga toraks rendah, tekanan udara di luar yang tinggi akan memasuki dalam paru-paru. Macam tu. Boleh? Fahamkan betul-betul. Salin semua ni. Okey. Mekanisme menghembus nafas. Okey. Sama juga. Dia terbalik kepada tarik nafas. Okey, kalau otot interkostal untuk menghembus nafas dia mengendur. Otot diafragma pun dia mengendur. Otot diafragma tadi dia turun ke bawah kan, tapi yang ni dia melengkung naik ke atas. Bila dia melengkung maksudnya ruang isi padu dalam rongga toraks ni mengecil. Bila rongga toraks ni mengecil,
tekanan udara dalam rongga toraks ni bertambah. Macam picagari juga, kamu fahamkan konsep picagari. Bila kita tolak embuh ni masuk ke dalam, ruang dalam ni semakin sempit. Bila ruang dalam ni sempit, udara dalam ni dipaksa untuk keluar. Sebab itulah bila diafragma ni ditolak naik ke atas, okey, dia mengendur dan bergerak melengkung ke atas, udara dalam rongga toraks ni menjadi tekanan tinggi. Tekanan tinggi akan bergerak pergi ke kawasan tekanan rendah yang berada di luar. Kenapa tadi tinggi sini rendah? Memang konsep tekanan udara memang macam tu. Bila ada satu kawasan tekanan rendah, satu akan jadi tinggi. Bila satu tempat tinggi, dia akan rendah. Kenapa jadi berubah macam tu? Disebabkan perubahan isi padu dalam satu bekas. Inilah kenapa picagari kita tu boleh sedut air. Sebab perubahan isi padu dalam tu lah. Jadi isi padu di luar dalam tu berubah. Sama seperti kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas tadi, rongga isi padu toraks membesar. Otot interkostal mengecut dan ke bawah, menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks ni menjadi rendah sebab isi padu besar. Tekanan udara yang tinggi di luar akan memasuki dalam paru-paru. Kalau hembus nafas, otot interkostal mengendur, otot diafragma pun mengendur dan melengkung ke atas, menyebabkan rongga toraks menjadi kecil, menguranglah. Kecil. Bila kecil, tekanan dalam ni akan jadi tinggi. Tekanan udara yang tinggi dalam rongga toraks akan memaksa udara keluar daripada badan ke kawasan tekanan rendah yang berada di luar badan. Boleh salin semua ni. Aku harap kamu faham tentang cara kita tarik dan hembus nafas. Jadi maksudnya badan kita ni dia seperti picagari sebenarnya. Benda ni yang otot diafragma ni lah berperanan untuk tarik dan tolak balik ke atas. Jadi sebab itulah udara boleh naik turun. Pergerakan dia tu. Kenapa benda ni boleh bergerak? Asal daripada otak kita lah. Kita kontrolkan semua CPU kita ni, yang otak kita ni untuk menghantar maklumat, untuk menggerakkan otot kita tu. Okey. Jadi yang ni tak perlulah. Okey, sampai situ saja untuk hari ini. Cikgu nak kamu salin nota. Salam. Nanti kita masuk lagi topik 2.2. Okey, fahamkan betul-betul. Nanti cikgu akan bagi latihan.